Kaki tangan kerajaan akan disiasat dan dibuang kerja sekiranya didapati mempunyai anak melebihi seorang, manakala pekerja sektor swasta akan didenda. Namun, menjelang tahun 2010, rakyat Republik China sudah mula menolak undang-undang ini dan sanggup dikenakan hukuman. Dasar ini bertentangan dengan dasar Presiden Mao Zedong pada tahun 1949 yang berpendapat bahawa manusia ialah aset paling berharga. Beliau berpandangan semakin tinggi kadar populasi, semakin tinggi tenaga kerja yang boleh dihasilkan untuk memacu ekonomi negara. Tahukah anda? Dasar perancangan keluarga ini ialah dasar perancangan keluarga paling ketat di dunia. Dasar ini diperkenalkan oleh Presiden Deng Xiaoping pada tahun 1979. Ia bertujuan untuk mengurangkan masalah keselamatan makanan, masalah sosial, kegawatan ekonomi, dan kelestarian alam sekitar negara China. Memikirkan kos hidup yang tinggi, ruang rumah sempit dan norma sosial telah membuatkan banyak keluarga di China terpaksa menyimpan hasrat untuk memiliki cahaya mata lebih daripada seorang. Akibatnya kadar kelahiran jatuh mendadak dan kerajaan China menganggap dasar itu sebagai kejayaan besar untuk mengatasi masalah populasi seperti kemiskinan, kebuluran, kesihatan, pendidikan dan pelbagai masalah sosial lain. Undang-undang ini dihentikan sepenuhnya pada tahun 2016 disebabkan kerajaan berasa gusar akan tenaga kerja akan kurang serta ekonomi tidak berkembang pesat untuk jangka masa yang panjang. Cuba anda bayangkan, kebanyakan rakyat China tinggal di apartmen moden yang bernilai 1 juta di kota Beijing. Mereka mempunyai sebuah bilik dan sebuah ruang tamu sahaja. Oleh kerana seorang anak sahaja yang dibenarkan, mereka tidak memerlukan orang gaji dan tukang kebun. Dalam pada itu, perkhidmatan bas sekolah merupakan perniagaan yang tidak menguntungkan kerana ibu bapa dan penjaga akan menghantar sendiri anak tunggal mereka ke sekolah. Selepas 3 dekad undang-undang ini dilaksanakan, rakyat China mula mengendahkan undang-undang ini dan semakin berani untuk berhadapan dengan hukuman. Perkara ini berlaku kerana mereka yang berhadapan masalah gempa bumi dan banjir akan kematian anak tunggal atau cucu tunggal mereka. Contohnya gempa bumi Sichuan pada tahun 2008. Dalam masa yang sama, mereka yang mampu akan berkahwin dengan orang asing seperti di Thailand dan meninggalkan isteri dan anak-anak di sana. Ada juga yang terus meninggalkan negara China untuk memulakan keluarga di negara baru yang tidak mengamalkan dasar kawalan keluarga ini. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe channel Bongkar Cerita untuk episod seterusnya.